ayah kita Nabi Yaqub, kita janji dengan sebut nama Allah nak bawa balik Bunyamin. Sekarang kita memang tak boleh bawa balik Bunyamin. Jadi aku memang tak akan balik. Dah lah sebelum tu kita juga pernah melanggar janji pasal Yusuf. Cumanya dalam kes Yusuf hilang dulu, maksudnya kes mereka tak bawa balik Yusuf dulu, mereka tak berjanji dengan nama Allah. Betul kan? Tengok balik muka surat tadi yang dibaca oleh Puan Norlis tadi, muka surat 236. Tolong baca Puan Noraidah boleh? Puan Noraidah tolong baca page 236. Okey. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Tolong baca boleh? Ayat 11, 12 dan terus skip 14. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi agar dia bersenang-lenang dan bermain-main dan kami pasti menjaganya." Skip satu ayat terus masuk ayat seterusnya 14. Dia yakni Yaqub berkata, "Sesungguhnya pemergianmu bersamanya Yusuf sangat menyedihkanku dan aku bimbang dia dimakan serigala sedangkan kamu leka daripadanya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian kamilah orang-orang yang rugi." Okey. Terima kasih Puan Noraidah. Jadi dalam ayat yang dibaca, ayat 11, 10, 11, 12 dan 14 ni, mereka hanya janji nak menjaga kebaikan Nabi Yusuf. Mereka tak janji pun akan bawa balik dan mereka tak sebut pun lafaz demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Bukanlah bermakna bila berjanji tak sebut nama Allah boleh dimungkiri. Tetap salah juga. Okey, esok saya datang tapi tak datang. Walaupun tak sebut nama Allah, walaupun tak sebut janji, kena datang juga. Minggu depan saya bayar balik. Walaupun tak sebut nama Allah, tak kena bayar balik. Bila dah berjanji. Cuma dalam kes ni, kali kedua ni, dia rasa bersalah lebih lagi sebab dah berjanji dengan nama Allah dan ni kesalahan kali kedua. Jadi kat sini nampak baik lah. Kat sini kita kata abang dia ni bersifat baik. Abang dia ni bersifat baik. Kerana apa? Rasa bersalah terhadap ayah dia. Okey, baik. Kemudian abang dia kata lagi pada adik-adik dia, aku takkan pergi. Aku takkan meninggalkan bumi Mesir ini. Sehinggalah ayah aku izin balik. Sebab dulu masa nak keluar kali kedua buat Bunyamin, apa perjanjian mereka dengan ayah mereka? Mereka tak akan meninggalkan Yusuf. Mereka tidak akan biarkan perkara tak baik berlaku pada Yusuf kecuali kalau mereka pun sama-sama juga kena tangkap. Kalau mereka pun sama-sama juga mati lemah ke, mereka pun sama-sama juga kena serang ke, boleh. Tapi maksudnya kalau Yusuf seorang yang kena, ayah dia takkan terima. Boleh tengok tak muka surat 243? Puan Salmiah tolong baca boleh Puan Salmiah? Page 243 ayat yang ke-66. 243 ayat 66. Tolong baca Puan Salmiah. Okey. Yaqub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sehingga kamu memberikan janji yang teguh atas nama Allah kepadaku bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, Yaqub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Okey. Kamu mesti bawa balik Bunyamin kecuali kamu dikepung musuh. Maksud kamu dikepung musuh bukan dia seorang kena tangkap. Bukan dia seorang hilang. Maksudnya ayah dia boleh terima, kali ni ayah dia boleh terima kalau 5 orang anak dia hilang. 6 orang anak dia kena tangkap. Okey, 4 orang anak dia kena tawan dengan pihak musuh. Boleh terima. Tapi kalau seorang-seorang saja Bunyamin kena tangkap ke, kena tawan ke, ayahnya tetap tidak akan menerima. Okey. Abang dia kata aku tak akan tinggalkan negeri Mesir ini sampailah ayah aku bagi izin balik. Maksudnya sampailah ayah aku pujuk balik baru aku nak balik. Ataupun kalau ayah aku tak pujuk balik, maknanya aku akan tunggu sampai Allah buat keputusan terhadapku. Allah buat aku mati ke, Allah bagi aku kena bala ke, Allah cabut nyawa aku awal sikit ke, baru aku balik.
Kalau sama ada aku balik ataupun Allah buat keputusan. Maksud Allah buat keputusan tu Allah timpakan musibah mudarat kematian pada aku. Jadi ayat ni seolah dia kata apa? Mati pun matilah. Aku tak akan balik selagi mana ayah aku tak bagi izin aku balik. Ataupun keputusan tu termasuk juga apa dia? Allah buat keputusan tu, Allah buat keputusan nanti Bunyamin dilepaskan. Lalu aku akan pulang kepada kampung, ke kampung kita dengan bawa Bunyamin. Lalu abang ni kata, Allah lah sebaik-baik yang membuat keputusan. Maksudnya lepas ni aku mati dulu ke, aku jumpa Bunyamin ke, ayah aku bagi balik ke, aku tak kisah dah. Aku dah malu nak balik jumpa ayah sebab dah kali kedua dah. Kira kita janji nak pulangkan anak kesayangan dia, kita tak boleh pulangkan anak kesayangan dia. Sambung ayat 81. Sambung balik ayat 81. Irji'u, pulanglah kamu. Irji'u, pulanglah kamu. Ila kepada abikum, bapa kamu. Abikum, bapa kamu. Fa maka kulu katakanlah ya abana wahai bapa kami, ya abana wahai bapa kami, inna sesungguhnya ibnaka anakmu, okey, anakmu kat sini maksudnya Bunyamin, saraqa telah mencuri, okey, wa dan ma tidaklah syahidana kami menyaksikan, okey, illa melainkan, okey, bi dengan ma apa yang alimna kami ketahui, wa dan ma tidaklah kunna kami ni 10 orang adik-beradik dia. 9 je lah sebab seorang tak nak balik, 9 kat sini ya. Kunna kami li bagi al-ghaibi perkara-perkara yang gaib, hafizin boleh menjaga, Okey, terjemahkan dia. Puan Nur Azhar terjemahkan boleh, Puan Nur Azhar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Pulanglah kamu kepada bapa kamu, maka katakanlah, wahai bapa kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan tidaklah kami menyaksikan melainkan dengan apa yang kami ketahui, dan tidaklah kami bagi perkara yang gaib boleh menjaga. Bagus tak bagus abang dia ni? Masih Puan Azhar. Yahuda ataupun Rubail ni, bagus tak bagus? Pertama, dia ada orang yang bersifat malu. Dia orang yang berusaha untuk menunaikan janji. Bila dia tak dapat tunaikan janji, maka dia tak nak balik sebab malu. Walaupun dia tak dapat balik, dia bukan kata, pandai-pandailah korang nak jawab dengan ayah nanti, pandai-pandailah korang fikir sendiri nak cakap apa. Dia pesan pada adik-adik dia yang lain. Berapa orang adik dia nak balik ni? 9 orang. Yusuf, Bunyamin kat istana. Dia tak nak balik. Dah 3 lah. So, 3 orang tak nak balik. Yang akan balik 9 orang. Maka dia kata, pulanglah kamu semua kepada bapamu. Sebab apa? Kita ramai-ramai tak balik. Kalau aku seorang tak balik pun tak selesai. Kamu semua tak balik pun masalah tak selesai. Daripada ayah kita sedih Bunyamin dengan Yusuf tak ada, nanti ayah kita lagi sedih. Semua anak dia tak ada. Lagi pelik. Lagi memudaratkan ayah kita. Oleh kerana itu, kamu semua baliklah. Balik-balik, cakap pada ayah, sesungguhnya Bunyamin telah mencuri. Perkataan pertama kamu cakap pada ayah adalah Bunyamin telah mencuri. Kerana apa? Bila cakap macam tu, maka ayah kita dah tahu dah. Bila cakap macam tu, maka kita mudah nak explain apa yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bercakap benar, dia tak perlu berdolak dalih. Dia tak perlu nak reka cerita panjang-panjang, tak perlu nak reka mukaddimah, isi 1, isi 2, isi 3, tak. Terus cakap straight to the point, anakmu telah mencuri. Jadi sebab itulah dia tak ada dengan kita hari ini. Dan tidaklah kami menyaksikannya, maksud kami tidak menyaksikannya,
kami tak tahu bila dia mencuri. Kami tak tahu pun bila dia mencuri. Tak nampak bilalah kami tak menyaksikan dia mencuri. Betul lah. Kalaulah mereka tengok Bunyamin curi, mereka buat bodoh, buat senyap je, maksudnya mereka bersubahatlah dengan Bunyamin kan. Mereka memang bercakap benar, kami tak tengok pun Bunyamin curi. Kami tak tengok pun Bunyamin curi. Okey? Kecuali apa yang kami tahu. Apa makna kecuali dengan apa yang kami tahu? Illa bima alimna. Apa makna illa bima alimna kat sini? Kami tahu-tahu piala diraja tersebut, bekas untuk timbang gandum diraja tersebut dikeluarkan daripada beg dia. Itu kami nampak. Bila dia curi, bila dia ambil, masa mana dia ambil, macam mana dia letak, kami tak tahu. Tapi yang kami tahu, semasa orang-orang Yusuf cek, Raja Muda Mesir cek beg dia, keluar daripada beg dia, keluar daripada bekas makanan dia, piala diraja. Piala yang digunakan untuk timbang makanan diraja. Dan kami tidaklah daripada benda yang gaib boleh menjaga. Maksudnya macam ni. Kalau kami nampak dia buat depan mata kami mesti dah tegur. Kalau kami nampak dia buat depan mata kami mesti dah tegur dah. Jangan buat, tak boleh, bahaya. Tapi masalahnya, bila dia buat kami tak tahu. Itu maksud benda gaib. Maksud benda gaib kat sini bukanlah alam gaib ke jin, syaitan yang tak nampak, tak. Maksud benda gaib ni adalah benda yang orang tak nampak. Okey? Bukanlah maksud benda gaib ni, kami ni tak boleh jaga benda gaib. Bahasa Melayu bila sebut alam gaib, tu kita nampak jin, syaitan, toya dan sebagainya. Gaib ni maksudnya masa orang tak tengok. Itu maksud gaib. Okey? Dalam surah Al-Mulk ada ayat, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut pada Tuhan mereka bil ghaib. Apa maksud bil ghaib? Masa orang tak tengok. Masa dia seorang-seorang dalam rumah, masa dia seorang-seorang kat luar negara, masa dia seorang-seorang dalam hutan, orang tak nampak, tu maksud bil ghaib. Maksudnya masa orang tak tengok. Jadi maksud ghaib kat sini ialah kami ni tak boleh menjaga masa kami tak nampak. Masa kami tidur ke dia isi, masa kami tengah makan ke dia keluar kejap dia isi, mana kami nampak. Ini alasan yang Yahuda ataupun Rubail suruh adik-adik dia sampaikan pada Nabi Yaqub alaihi salam. Kita masuk ayat. Berbeza dengan masa nak menipu dulu. Kalau masa ayat mereka nak tipu dulu, apa ayat mereka tambah? Tengok muka surat 237. Kalau baca boleh, Puan Suraya Haidar, page 237, ayat 17 dan ayat 18. Puan Suraya Haidar ada? Ada Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya. Okey. Terhadap apa beza ayat tu dengan ayat ni? Terima kasih Puan Suraya. Dalam ayat tu, oleh kerana mereka menipu, apa perasaan orang menipu? Orang yang menipu ni, dia nak buat orang tu percaya juga cakap dia. Kok mana pun orang tu kena percaya cakap aku. Ni orang yang sifat orang menipu. Betul kan? Adapun sekarang punya cerita, mereka tipu tak? Mereka tak tipu. Oleh kerana mereka tak tipu, maka mereka straight to the point. Mereka tak cakap pun pada Nabi Yaqub dalam kata-kata mereka ni, kami tahu kau takkan percaya kata-kata kami. Tak ada pun kata-kata macam tu. Ayat tu yang Puan Suraya baca untuk kita tadi, kami tahu kau takkan percaya pada kami walaupun kami cakap benar. Dalam ayat ni seolah-olah nak kata apa? Kau percaya ke, kau tak percaya ke wahai ayah? Wahai Nabi Yaqub, kau percaya ke tak percaya? Kami telah cakap sebagaimana yang kami ketahui. Itu maksud ayat ini. Okey, baik. Seterusnya. Ayat 82 ni masih lagi nasihat Rubail. Maksudnya Rubail cakap panjang lah ni. Rubail cakap pada ayat 80 tadi. Daripada ayat 80 Rubail bercakap.
81, 82. Wah dan is'ali, tanyalah. Is'ali tu huruf asalnya sa'ala. Sa'ala dalam bahasa Arab ada dua. Satu tanya, satu minta. Kita semua minta Allahumma inni as'aluka. Inilah perkataan dia. Satu nak suruh tanya dalam bahasa Arab, was'al boleh. Sebenarnya wa is'al. Kita tentang grammar sikit boleh. Sebenarnya wa is'al. Ayat asalnya wa is'al. Ni wa is'al. Cuma hamzah ni hamzah tak kuat. Kenapa tak kuat? Alif ni alif yang tak kuat, sorry. Alif ni alif yang tak kuat sebab tak ada hamzah. Bila dia tak kuat, bila waw ni nak masuk dalam sin, dia dianggap tidak ada terus. Sebab tu macam was'al. Sama macam bismillah, asalnya biismillah. Bismillah tu kan? Asalnya biismillah. Bi dengan ismillah nama Allah. Tapi alif ni tak ada hamzah, dia tak kuat. Maka terus bismillah. Asalnya wa'is'al. Alif tak kuat jadi was'al. Okey? Was'al ni boleh diringkaskan lagi dari sal je. Sal. Contoh dalam surah Al-Baqarah. Ni sekadar nak tunjuklah bahasa Arab kan. Sekadar nak tunjuk bahasa Arab. Muka surat 33 ayat atas sekali. Cuba kita tengok page 33 ayat atas sekali 211. Allah berfirman, Sal Bani Israel. Sal Bani Israel. Tanyalah. Okey, Sal Bani maksudnya tanyalah. Okey, baik. Sambung balik ayat kita sekarang, ayat 82. Wa dan is'al, tanyalah. Al-Qaryah, kampung. Al-Qaryah, kampung. Terjemah dulu kampung. Dalam bracket tulis penduduk-penduduknya. Tanyalah kampung. Dalam bracket tulis penduduk-penduduknya. Allati yang. Okey. Kunna kami berada. Fiha, di dalamnya kampung tersebut. Fiha, dalamnya, maksud dalamnya dalam kampung tersebut. Okey. Wa dan al-'ir, qafilah. Al-'ir terjemah dia qafilah. Al-'ir ni orang putih terjemah karavan. Allati yang aqbalna, kami pulang. Kami kembali, dulu boleh. Fiha, padanya. Wah dan inna, sesungguhnya kami. La benar-benar. Sadiqun, orang-orang yang bercakap benar. Tuan Haji Aziz terjemahkan boleh Tuan Haji Aziz ayat 82 ni. Ada Tuan Haji Aziz Dahari ada? Ada Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanyalah kampung penduduk-penduduknya yang kami berada di dalamnya, dan kafilah-kafilah yang kami pulang padanya. Dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang bercakap benar. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Dalam ayat ni, Yahuda cakap pada adik-adik dia ataupun Rubai cakap pada adik-adik dia, nanti cakap kat ayah, kalau ayah kita tak percaya statement pertama kita. Apa statement pertama kita tadilah, anak kau mencuri, kami tak tengok masa dia curi. Kami tahu-tahu yang barang tu ada dalam beg dia dan dikeluarkan daripada beg dia. Dan kami ni tak mampu nak menjaga benda yang tak nampak depan mata kami. Kalau dia buat depan mata kami, masa tu juga kami marah, kami tegur. Kami masalah tak tahu. Kalau statement pertama kita, ayah kita nampak macam tak percaya, tak yakin kata-kata kita, maka cakap pada ayah kita, tanyalah kampung. Tanyalah kampung, asalnya Qaryah kan? Kataan Qaryah dah dimelayukan. Cuma kita je Qari'ah. K-A-R-I-A-H. Qari'ah. Maksudnya Qaryah lah. Tapi tak apa, dah jadi bahasa Melayu, dah jadi bahasa Melayu, lah kat mana pun tak jadi masalah. Soalannya dalam ayat ni adalah tanyalah kampung. Tanya kampung tu, tanya apa? Tanya pintu gerbang dia ke? Tanya jalan raya kat kampung tu ke? Tanya pokok-pokok kat kampung tu ke? Maksud tanyalah kampung kat sini, tanyalah penduduk kampung. Bukanlah maksud tanya kampung kat sini, tanya pintu gerbang dia, tanya tiang-tiang elektrik kat sebab tu. Bukan. Ini dipanggil dalam bahasa Arab, kaedah dia, sebut nama tempat. Tetapi yang dimaksudkan sesuatu dalam tempat tersebut.
sebut nama kampung. Kampung kat sini maksudnya apa? Mesir lah. Tanyalah penduduk Mesir, tu maksud ayat ni. Tanyalah kampung, negeri Mesir. Sebut dalam kaedah dia panggil zikruz zarfi wa iradatul mazruf. Sebut tempat yang dimaksudkan sesuatu dalam tempat tersebut. Contoh kita baca doa tadi, mula-mula kelas tadi. Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dada. Kita minta Allah lapangkan dada, maksudnya apa dia? Hati yang ada dalam dada kita. Sebut lafaz dada. Dada ni luas lah, macam-macam. Ada dalam hati ni, ada paru-paru, ada limpa, ada macam-macam lagi dalam dada ni. Tapi yang kita maksudkan bukan keseluruhan dada, yang kita maksudkan hati. Boleh? Dalam bahasa Melayu ada tak kaedah ni? Dalam bahasa Melayu ada tak kaedah ni? Siapa boleh bagi contoh dalam bahasa Melayu? Ada tak? Dalam bahasa Melayu kaedah ni. Ni bahasa Arab tulis ni. Bahasa Arab Allah kata ni dalam Al-Quran. Tanyalah kampung. Dalam bahasa Melayu ada tak? Ada. Contoh kita pergi kedai. Kita pergi kedai nak beli kepik kuku. Bang, ada kepik kuku tak bang? Kedai abang. Dia pun kata, minta maaf lah adik. Kedai abang tak ada kepik kuku. Cuba adik tanya kedai sebelah. Apa ayat tuan kedai tu? Cuba adik tanya kedai sebelah. Kita pun tanya dia balik. Bang, tanya kedai sebelah tu, tanya pintu dia ke, tanya dinding dia ke, tanya dia punya, tanya pintu ke, tanya dinding ke, tanya barang-barang dalam kedai. Maka abang tu kata, awak seorang yang tak faham bahasa. Bila sebut tanya kedai sebelah, maksudnya apa? Tanyalah orang dalam kedai sebelah. Walaupun tak sebut perkataan orang. Jadi bahasa Melayu pun ada juga sebenarnya kaedah ni. Dia panggil sebut nama tempat yang dimaksudkan orang dalam tempat tersebut. Tanyalah kedai sebelah, maksud tanya kedai sebelah, maksudnya tanyalah orang yang dalam kedai tersebut. So kat sini tanyalah kampung, maksudnya tanyalah orang dalam kampung yang kami berada dalamnya. Maksud kata-kata anak Nabi Yaqub pada Nabi Yaqub ni, kalau tak percaya dengan kenyataan kami ayat nombor 81 tadi, cuba tanya orang-orang Mesir. Cuba tanya orang-orang Mesir tentang Bunyamin curi bekas diraja tadi. Cuba tanya orang Mesir. Mungkin kami 9 orang ni tak cakap benar. Mungkin kami menipu. Tapi kalau kamu rasa kami menipu, cuba tanya orang Mesir. Itu satu. Okey, fine. Mungkin kamu dah tua, tak larat. Okey. Dah tua, tak larat. Takkan lagi Mesir tanya. Cuba tanya kafilah-kafilah yang akan balik ke negara mereka lalu kat kampung kita. Masa pergi nak beli beras pula dah. Masa kami pergi nak beli gandum tu bukan je daripada Kanaan, negara kita saja, negeri kita saja, kampung kita saja, tak. Banyak lagi negara-negara lain, negeri-negeri lain yang travel juga ke Mesir untuk beli gandum. Jadi mereka tu orang luar Mesir, mereka juga tahu kes ni. Kes Bunyamin curi bekas makan diraja, bekas timbang diraja. Jadi ayah mungkin tak mampulah nak naik unta seorang-seorang nak pergi ke Mesir nak tanya. Tapi tak apa, tunggu kat sini. Tunggu kafilah-kafilah dagangan lalu. 1 ke 2 ke 3 grup lalu, cuba tanya mereka semua. Kami yakin mereka pasti tahu tentang perkara ini. Wa inna la sadiqun, dan sesungguhnya kami orang-orang yang bercakap benar. Tengok ini. Dalam ayat ni mereka tak kata pun pada ayah mereka. Kami tahu ayah takkan percaya, tak. Sebab apa? Orang cakap benar ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu berusaha keras membuktikan kebenaran dia. Orang yang bercakap benar tak perlu berusaha keras membuktikan kebenaran dia. Kerana apa? Satu hari nanti kebenaran dia pasti akan terzahir. Dia tak perlu usaha keras sangat, tak perlu usaha kuat-kuat sangat, sungguh-sungguh sangat. Sebab apa? Orang lain tahu kes sebenar. Cerita sebenar orang lain tahu. Nanti orang yang tahu tu akan cerita perkara sebenar. Walaupun orang yang tahu tu bukan geng kita, bukan nak backup kita, bukan saudara mara kita. Tapi mereka akan ceritakan perkara yang sebenar. Adapun orang yang menipu, dia seorang je tahu dia menipu, tak ada orang lain tak tahu, maka dia kena bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh untuk meyakinkan orang yang dia tidak menipu. Lepas tu dia cakap dalam ayat awal-awal tadi, yang sahabat kita baca tadi, engkau takkan percaya kami walaupun kami cakap benar. Maksudnya dalam minda mereka dah ada dah yang ayah takkan percaya kita. Dalam minda tu dah ada. Sebab tu cakap macam tu. Adapun sekarang dia tak kata macam tu, dia hanya kata kami adalah orang yang bercakap benar. Okey, ringkas cerita, adik-adik dia pun balik. Perjalanan daripada Mesir ke Kanaan. Perjalanan daripada Mesir ke Kanaan 8 hari naik unta. Daripada Mesir ke Kanaan, perjalanan ambil masa 8 hari naik unta.
Jadi cerita sekarang ni, setelah Rubai nasihat anak-anak adik-adik dia, cakap macam ni ke ayah dia, mereka pun balik cakaplah sebagaimana yang abang mereka suruh cakap. Mereka berapa orang tinggal sekarang? 9 orang je lah. 10 abang dia yang tak nak balik tadi, Rubai. 11 Bunyamin, 12 Yusuf alaihi salam. Okey, baik, seterusnya qala, dia telah berkata. Siapa dia kat sini? Nabi Yaqub. Jadi cerita kita sekarang, mereka dah pun balik dah ke Kanaan, ke Palestin. Mereka dah pun balik ke Kanaan, ke Palestin. Lalu mereka bersampaikan 2 ayat tadi, ayat 82 dengan ayat 81 pada ayat mereka. Lalu Nabi Yaqub lepas dengar je keterangan mereka, apa kata Nabi Yaqub? Dia telah berkata, Nabi Yaqub telah berkata, bal bahkan sawalat telah menampakkan elok. Seem good, dia terjemah. Lakum bagi kamu, anfusukum oleh diri kamu, amran urusan itu. Terjemah amran urusan itu. Fa maka sabrun bersabar itulah jamil jalan yang terbaik. Okey. Asa mudah-mudahan, moga-moga Allah akan ya'tiani mendatangkan kepadaku bihim dengan mereka, okey, jami'an kesemuanya, okey. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa dialah, okey. Al-alim maha mengetahui, Al-hakim maha bijaksana, Okey, terjemahkan dia Tuan Haji Abdul Kahar ada? Tak? Tak ada, Ustaz. Oh, tak ada tak apa. Tolong terjemahkan dia, Puan Izawani terjemahkan, Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yaqub berkata, bahkan telah nampak elok oleh diri-diri kamu urusan itu. Maka bersabar itulah jalan yang terbaik. Moga-moga Allah akan mendatangkan kepadaku dengan mereka kesemuanya. Sesungguhnya dialah maha mengetahui, maha bijaksana. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Adik-beradik dia cakap betul ke cakap bohong kali ni? Adik-beradik dia cakap benar. Adik-beradik Nabi Yusuf ni cakap benar pada ayah mereka. Tapi ayah mereka percaya tak kata-kata mereka? Ayah mereka tak tunjuk yang dia percaya. Ayah mereka tak kata yang dalam ayat ni memang nampak ayah dia tak percaya. Tapi dalam masa yang sama ayah dia juga tidak mengatakan kamu berbohong. Jadi boleh tak kata kita salahkan Nabi Yaqub kat sini? Tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh. Ada orang datang jual produk kat kita. Kita tak kenal pun orang tu. Dia kata produk dia bagus, produk dia dah terjual sampai luar negara. Okey, original, ambil daripada pokok madu, dia kata. Madu ni original ni. Dia sendiri panjat pokok ambil madu ni atas pokok, contoh. Dia cakap mungkin betul. Memang dia sendiri ambil madu tu atas pokok. Tapi kita tak kenal dia. Contohlah. Jadi kita tak kata dia tipu. Kita tak kata dia nipu. Cuma oleh kerana kita tak kenal dia, kita masih lagi belum mempercayai kata-kata dia. Kita masih lagi belum nak kata ya kata-kata dia. Berbeza dengan dia cakap-cakap kat saya kata awak tipu. Mana boleh? Kita menuduh seseorang menipu dalam keadaan kita tak tahu dia menipu ke tak. Lainlah kalau kita yakin tahu dia tipu, dia cakap-cakap kita kata alah tipu. Okey, awak mana pandai panjat pokok? Seumur hidup tak pernah nampak panjat pokok. Tiba-tiba tanjuan madu, ngaku panjat pokok, tarik ambil madu sendiri. Tu boleh. Adapun orang yang kita tak kenal, kita tak tahu adakah dia cakap betul pun ataupun cakap bohong, maka kita tak boleh nak cakap dia menipu. Cuma
Oleh kerana kita tak kenal dia, tak tahu cakap betul, cakap bohong, kita masih lagi belum mempercayai kata-kata dia. Ya, belum mempercayai kata-kata dia. Dalam masa yang sama, kita tak kata dia nipu. Berbeza dengan orang yang terus cakap, alah awak tipu. Itu beza. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam kat sini, dia cakap tak anak dia tipu? Tak. Dia belum mempercayai mereka lagi. Ayat Nabi Yaqub 83 ni, sama tak macam ayat yang dibaca oleh Puan Suraya tadi? Semua buka boleh? Ayat dia berbunyi, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Okey, sama tak ayat dia baca oleh Puan Suraya tadi? Sama. Cuba buka balik, saya baca yang Arab dia 237 ayat 18. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Sama. Tuan-tuan dan puan-puan, sama. Jadi boleh tak anak-anak Nabi Yaqub kat sini menyalahkan Nabi Yaqub? Apalah ayah kita tu Nabi saja, tapi kita cakap betul tak nak percaya pula. Kita cakap benar kali ni tak nak terima pula. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yaqub tidak bersalah bila tak nak menerima kata-kata mereka kali ini. Nabi Yaqub tidak dianggap bersalah bila tak nak menerima kata-kata mereka kali ini. Sebab sebelum ni dah ada pengalaman kena tipu. Janji nak bawa balik Yusuf, tak ada. Sekarang kali kedua, janji nak bawa balik Bunyamin, tak bawa balik juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pernah menipu, kita ni pernah menipu, dan telah terbukti penipuan kita sekali ataupun dua kali. Kita pernah menipu dan telah terbukti penipuan kita sekali ke dua kali ke. Lalu di kali yang lain, di masa yang lain, kalau kita bercakap benar, orang tak nak percaya, boleh tak kita salahkan orang? Seorang suami dia tipu isteri dia. Dia kata nak pergi tabligh, contohlah. Dia tipu isteri dia, kata nak pergi tabligh. Tengok-tengok kena tangkap dengan isteri dia, keluar dengan perempuan pergi makan. Contohlah, keluar dengan perempuan bukan muhrim, pergi tempat tak baik. Contoh, sekadar contoh lah. Jadi kali pertama dia tipu isteri dia. Isteri dia lepas tu memang tak percaya dah kat dia. Walaupun dia dah taubat nasuhah 40 kali. Okay, lepas tahun 2 tahun, dia cakap kat isteri dia, boleh tak abang nak pergi tabligh? Maka isteri dia tak bagi. Isteri dia tak percaya kat dia. Boleh tak dia salahkan isteri dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab awak yang telah menghilangkan kepercayaan orang lain pada awak. Walaupun kali kedua ni memang dia betul-betul nak pergi tabligh lah. Bukan nak cari perempuan, bukan nak kahwin seorang lagi, bukan. Walaupun dia betul-betul, tapi isteri dia tak nak percaya kat dia sebab dah ada pengalaman sebelum ni. Orang putih kata apa dia? Orang putih kata, macam mana orang putih kata tu? Belakang dia twice shy. Belakang dia twice shy. Apa dia? Once bitten, twice shy. That's right. Once bitten, twice shy. Sekali kena gigit, kan? Sekali kena gigit ke? Sekali kena tipu, 2 kali serit. Kan? Sekali kena tipu, 2 kali serit. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam dah pernah kena tipu sekali sebelum ni. Nabi Yaqub alaihissalam pernah kena tipu sekali sebelum ni. Dan memang anak-anak dia tipu dia pun. Maka pada kali ini, bila dia tak percaya pada kata-kata anak-anak dia tak boleh salahkan dia. Samalah juga kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah pinjam duit orang. Saya pernah pinjam duit CA, saya janji nak bayar sebelum hujung bulan. Tapi sebelum hujung bulan ni lah contoh. Tapi dah berlalu berbulan-bulan saya tak bayar duit CA. Saya tak bayar pun duit CA. Okey? Lala lepas tahun baru bayar. Lepas tahun baru saya bayar balik. Kali yang lain saya nak pinjam duit CB. Kebetulan B ni tahu cerita daripada A yang saya dah lambat bayar hutang. Bila saya nak pinjam duit CB, B tak nak bagi pinjam duit kat saya, B tak percaya kat saya, boleh tak saya salahkan dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab saya sendiri yang telah menghancurkan kepercayaan orang pada saya sebelumnya. Samalah juga dalam ayat ni, walaupun kali kedua tu memang saya sungguh-sungguh nak bayar lah. Mungkin masa kali pertama dulu saya tak ada kerja tetap, sekarang saya dah ada kerja tetap, insya-Allah saya boleh bayar. Cuma gaji belum dapat je lagi. Walaupun kali kedua awak ada kesungguhan nak bayar,
bagus niat tu. Tapi kalau orang tak percaya ke awak, sebab kesalahan awak sebelum ni, awak tak boleh nak salahkan orang. Sama lah juga dalam kes ni. Mereka cakap benar. Ya, mereka cakap benar. Tapi tu Nabi Yaakob tak percaya, Nabi Yaakob tak bersalah. Kerana pengalaman sebelum ni, mereka janji nak bawa, tak bawa. Okey, baik. Nabi Yaakob kata, kamu mungkin rasa bagus alasan kamu tersebut. Nabi Yaakob jawab macam sama juga. Fasaburun jamil. Apa maksud fasaburun jamil? Bersabarlah cara yang terbaik. Sebab apa? Aku duk ngamuk, duk marah, tak selesai masalah juga. Aku nak halau kamu daripada rumah, tak selesai juga masalah. Kerinduan aku pada Yusuf, kerinduan aku pada Bunyamin, tak selesai juga. Nak marah, mengamuk-ngamuk kata, kamu menipu, kamu anak jahat, kamu anak derhaka. Boleh. Nabi Yaakob boleh. Tapi benda tu tak akan selesaikan masalah. Benda tu tak akan boleh buat dia jumpa semula Nabi Yusuf. Tak boleh buat dia jumpa semula Bunyamin. Maka ada setengah-setengah situasi, ada setengah keadaan, kita memang tak boleh nak ambil tindakan. Kita memang tak boleh nak ambil tindakan. Kita memang tak boleh buat apa-apa. Maka pada masa tu, cakap pada diri kita, sabrun jamil. Bersabarlah yang terbaik. Bersabarlah jalan yang terbaik. Maksudnya kalau masa tu dia berlari pergi ke Mesir, adakah confirm dia boleh keluarkan Bunyamin daripada penjara? Adakah confirm dia dapat selamatkan Bunyamin daripada tuduhan mencuri? Tak confirm juga, tak pasti juga. Jadi masa tu dalam keadaan dia dah tua, tak larat. Bayangkan masa ni umur Nabi Yusuf pun kat 40 tahun. Dia paling ke-12, kat 40 tahun. Yang abang-abang dia lagi dah besar, tua umur ni, yang dia lagi dah tua. Maka pada masa ni, Nabi Yaakob alaihi salam kata, sabrun jamil. Bersabarlah jalan yang terbaik. Lagi kalau aku halau semua tu keluar pada rumah, lagi masalah. Sekarang ni aku sedih sangatlah sebab Yusuf tak ada, Bunyamin tak ada. Kalau aku halau mereka semua keluar pada rumah dengan anak menantu semua sekali, cucu-cucu semua halau aku seorang, contohlah. Selesai masalah? Tak. Makin bertambah masalah. Samalah juga mak ayah zaman sekarang. Anak, nasihat tak jadi. Panggil ustaz, panggil ustazah, mai ceramah tak jadi. Nak halau, tak kena pula. Lagi-lagi teruk anak. Duduk dengan kita pun macam-macam masalah buat. Anak tu duduk dengan kita. Macam-macam masalah. Cikgu panggil. Masuk kolej, pensyarah panggil pula. Pihak kolej panggil pula. Jadi, marah-marah dah. Watan-watan dah. Denda dah. Dah panggil ustaz dah. Suruh dia belajar agama, dia pergi, dia lari. Contohlah. Nak halau. Selesai masalah, halau anak. Tak selesai masalah juga. Lagi teruk nanti buat kes lagi teruk, kes lagi besar. Kita juga malu muka. Maka situasi ataupun keadaan macam tu, sabarlah jalan yang terbaik. Sabarlah jalan yang terbaik. Samalah juga Nabi Yusuf alaihi salam kata, Nabi Yaakob alaihi salam kata, situasi sekarang, keadaan sekarang, sabarlah jalan yang terbaik. Nak marah, nak halau, nak tengking, semua tua-tua bangka dah. Semua dah besar panjang dah. Tak selesaikan masalah. Okey, baik. Lepas pada tu Nabi Yaakob alaihi salam kata, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua. Ini kita kata Allah bagi mukjizat boleh, ilham boleh, firasat pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yaakob alaihi salam masa ni masih lagi yakin Nabi Yusuf tak mati. Sebab apa tak mati? Dalam ayat ini dia guna perkataan him. Asallahu an ya'tiyani bihim. Betul kan bihim? Bihim ni seorang ke, dua orang ke, tiga orang? Bihim. Bihim ni 3 orang. Siapa 3 orang? Yusuf. Saya tulis ya je lah. Yusuf, Bunyamin, Yahuda. Ya, Yahuda. Ataupun Rubail tadi. Di sini Nabi Yaakob alaihissalam masih lagi yakin yang Yusuf tu tak mati. Kalaulah sekarang dia nak cakap pasal Bunyamin dengan Yahuda saja, maka him ni kena ubah jadi apa? Hima. Asallahu an ya'tiyani bihima. Mudah-mudahan Allah kembalikan pada aku mereka berdua. Siapa mereka berdua? Yahuda dan juga Bunyamin. Yusuf tak tahulah hidup ke mati. Guna bihima je lah. Kalau dia nak 2 orang anak dia kembali balik. Kembali balik. Siapa 2 orang tu? Yusuf, Bunyamin dan Yahuda ataupun Rubai tadi. Tapi kat sini dia guna him. Him ni 3 orang dan ke atas. Jadi dalam ayat ni nak beritahu 2 perkara.
Pertama, dia tetap sayang juga anak dia yang merajuk tak balik tu. Anak sulung yang merajuk tak balik tu, dia tetap sayang juga. Dia tak kata, biarlah Yahuda tu nak balik tak nak balik dah. Besar panjang tu bangka pandai-pandai lah. Yang aku nak 2 orang ni, Bunyamin dengan Yusuf. Tak. Dia sebut bihi maksudnya, dia juga mengharapkan, menginginkan kepulangan Yahuda. Mak ayah tuan-tuan dan puan-puan, sebesar mana pun kesalahan anak, walaupun keluar pada mulut dia kata-kata pada anak, berambus pada rumah ni. Pernah berlaku. Dia cakap pada anak dia, jangan balik langsung, jangan tunjuk muka kat rumah ni. Pernah kan ada anak-anak, mak ayah marah dengan keluar kata-kata macam tu. Berambus pada rumah ni, jangan balik, jangan tunjuk muka. Tapi adakah mak ayah maksudkan kata-kata? Jadi anak dia tak balik-balik. Kenapa tak balik-balik? Saya taat perintah ayah. Ayah saya kata jangan tunjuk muka kat rumah, jadi saya tak nak balik. Dia pun cakap apa? Dia tak ada anak lagi. Fikiran dia pun tak betul mana sangat lagi. Ayah dia cakap macam tu. Mak dia cakap macam tu. Dia kata apa? Saya ni semua perintah mak ayah saya tak boleh buat. Ni je saya mampu buat. Apa dia? Mak ayah kata jangan balik. Jadi saya berusaha untuk tak nak balik. Cerdik terlebih nama dia. Walaupun anak tadi buat salah macam mana sekalipun, setiap mak, setiap ayah tetap mengharapkan kepulangan anak-anak dia. Anak dia penjenayah, masuk penjara dengan kes dadahnya, bunuh orangnya. Tapi bila anak keluar penjara, apa sambutan mak ayah tadi? Adakah dia pesan pada anak dia, balik rumah aku, lawak malu aku kat kampung je. Bila duduk mana-mana, pergi ikut orang tabligh ke, balik rumah aku contoh. Tak ada. Seburuk-buruk mana pun anak tu, sejahat mana anak tu, walaupun dipenjarakan, walaupun mahkamah putuskan dia akan dihukum sampai mati, mak ayah tetap sayang pada anak. Anak ketiga dia ni, dialah yang ketuanya, minta nak bawa Nabi Yusuf, minta nak bawa Bunyamin. Dialah tukar cakapnya sebelum ni. Tengok, apa yang dijanjikan tak balik. Dengan dia sekali tak balik. Nabi Yaqub alaihi salam tidak dendam, tidak benci pada anak dia. Sebab tu dalam doa dia ni, boleh kata doa, mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Mudah-mudahan Allah bawa ketiga-tiganya kembali pada aku balik. Kenapa dia cakap macam ni? Pertama, kerana wahyu, mukjizat ataupun firasat Allah bagi pada dia. Kedua, dia sangat yakin Nabi Yusuf masih hidup sebab apa? Tengok balik muka surat kita. Mimpi Nabi Yusuf yang Nabi Yusuf cerita kat dia masih lagi belum berlaku. Dia cakap dalam menakwilkan mimpi tu pada Nabi Yusuf, Allah akan pilih kau jadi Nabi. Tolong baca dia boleh? Muka surat 235 ayat 456. Puan Rahimah. Tolong baca Puan Rahimah boleh? Page 235 ayat 4 bawah sekali, muka surat 5 dan 6. Ada Puan Rahimah? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa Ustaz? 4, 5 dan 6 surah Yusuf. Page 235. 4, 2, 6. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat semuanya sujud kepadaku. Terus. 5. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat tipu daya, yakni untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Terus. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi Nabi dan diajarkan kepadamu sebahagian daripada takwil mimpi-mimpi dan disempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada nenek moyangmu dahulu, iaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey. Terima kasih Puan Rahimah. Nampak ayat tu? Masa Yusuf masih lagi bersama dengan dia, Yusuf cerita mimpi tu pada dia. Dia cakap, jangan cerita kat abang-abang kamu mimpi ni. Sebab takut nanti mereka buat perancangan jahat, dengki terhadap kamu.
Dan dia kata kepada Nabi Yusuf, Allah pilih kamu dan Allah akan ajar kamu ilmu ta'wil mimpi. Ni cakap ayah pada anak, yang mana ayahnya seorang Nabi. Jadi benda ni belum berlaku lagi. Dia dah tahu dah maksud mimpi Nabi Yusuf dan dia tahu benda tu belum berlaku lagi. Jadi bila belum berlaku lagi, maksudnya Yusuf dah mati ke belum? Belum. Sebab tu dalam ayat ini kali kedua dia bagi hint, dia bagi ayat-ayat yang dia yakin Yusuf tak mati lagi. Ini kali kedua. Sebab tu dia kata mudah-mudahan Allah datangkan balik mereka semua. Kali pertama kat mana? Kali pertama minggu lepas ke 2 minggu lepas? Belum baca boleh? Siapa belum baca lagi? Saya rasa semua dah baca Minta maaf kalau ada tertinggal. Ada tak siapa belum baca lagi? Ya? Saya belum. Puan Tamsia. Sorry, tolong baca boleh Puan Tamsia? Maafkan saya Surah Yusuf minggu lepas. Muka surat 243 ayat 64. Ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia, Yakub berkata, bagaimana aku boleh meletakkan kepercayaan menjaga Bunyamin kepadamu seperti mana ketika itu meletakkan kepercayaan menjaga Yusuf kepada kamu dahulu. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Okey. Terima kasih Puan Tamsia Syuaib. So, dalam ayat tu dia cakap pada masa nak ayat 64 ni dia ungkapkan, masa Nabi Yakub ungkapkan ayat 64 ni, Bunyamin ada lagi tak dengan dia? Bunyamin ada lagi dengan dia. Bunyamin belum berlepas lagi pergi ke Mesir dengan abang-abang dia. Masa abang-abang dia minta nak buat Bunyamin, Nabi Yakub kata, bolehkah aku percaya kat kamu sebagaimana aku percaya masa kes Yusuf dulu? Tu cakap dia. Lalu dia kata, Allah lah sebaik-baik penjaga. Bila dia sebut Allah sebaik-baik penjaga, masa tu Bunyamin duduk dengan dia lagi, Yusuf je tak ada masa tu. Maka ayat tu dia nak bagi hint, dia nak bagi isyarat yang dia masih yakin Yusuf belum mati. Yusuf masih ada. Cuma kat mana tak tahu, dengan siapa tak tahu, apa berlaku tak tahu. Ini lebih sedih berbanding dengan orang yang dia tahu anak dia memang mati. Dia nampak jenazah anak dia. Dia tahu anak dia mati. Jadi bila dia tahu anak dia mati, kesedihan dia tu 2-3 bulan betul habis. Tapi kalau anak hilang dalam hutan, anak dia pergi jogging dalam hutan hilang. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Anak dia masuk hutan, jogging-jogging hilang. Kena seruk dengan hantu ke, jin toyo buat lari ke, bunyian ke, tak tahulah macam tu. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Jadi agak-agak kesedihan dia berakhir bila? Selagi dia tak tahu anak dia hidup ke mati kat mana, dengan siapa, kena tangkap ke, kena bunuh, kena makan rimau ke, selagi dia tak tahu, selagi itulah kesedihan dia membuat-buat. Sama lah juga dalam ayat ni, dia masih yakin Nabi Yusuf masih hidup. Sebab tu dia kata Allah sebaik-baik penjaga. Ayat kita sekarang dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala bawa mereka semua. Allah maha mengetahui. Allah tahu apa berlaku pada setiap anak-anak aku sekarang. Allah juga maha bijaksana. Yakinlah perancangan Allah sangat hebat. Perancangan Allah sangat bijak. Nabi Yusuf ada perancangan dia. Nabi Yakub ada perancangan dia. Tapi perancangan Allah, ketetapan Allah mengatasi tahap pemikiran mereka berdua. Minggu lepas kita dah bincang. Minggu lepas. Dalam ayat yang ke-76. Allah kata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas setiap orang yang tahu tu, ada lagi tahu. Okay, atas setiap orang yang tahu tu, ada yang lagi tahu. Okay, seterusnya ayat 84. Wa dan tawalla, dia berpaling. Dia Nabi Yakub lah, dia berpaling. Anhum daripada mereka. Wa dan qala, dia telah berkata, ya asafa, alangkah sedihnya, betapa sedihnya, how sad I am. Ya ni tunjukkan penyesalan, lafaz penyesalan, lafaz terlalu bersedih sangat-sangat. Contoh dalam surah Yasin, ya hasratan alal ibad, betapa menyesalnya atas hamba-hamba. Ya, jadi ya asafa, betapa sedihnya. Okey, ala atas Yusuf, kehilangan Yusuf. Okey, wa dan ibyaddat menjadi putih. Ainahu, kedua matanya. Min, kerana al-huzni, bersedih.
Fa maka huwa dia Yaqub kazim menahan. Terjemah kazim menahan. Okey, apa maksud tahan? Tahan sedih kat sini. Kazim juga boleh beri makna tahan marah. Kazim juga boleh beri makna tahan marah boleh, tahan sedih boleh, tahan kecewa boleh kazim. Tolong baca boleh Puan Hidayah. Puan Nur Hidayah Ahmad tolong baca boleh tak? Ayat kita sekarang. InsyaAllah boleh. 84 Ustaz. Ya, 84 betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan dia, iaitu Nabi Yaqub, berpaling daripada mereka, iaitu anak-anaknya, seraya berkata, aduhai sedihnya, aku mengenal Yusuf. Dan kedua-dua matanya menjadi buta kerana sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Dia diam menahan amarah. Diam tu maksudnya dia nak marah, dia sedih, dia tak zahirkan. Kazim ni, kat sini tahan sedih. Bukan tahan marah sebenarnya, tapi tak apalah. Okey, tahan sedih. Sebab tu dia kata betapa sedihnya Yusuf. Okey. Kazim. Daripada perkataan Kazim ni, keluarlah perkataan Kazimina. Cuba tengok. Sekarang Kaf, Za, Mim. Okey. Okey, Ustaz Kazim tu maksudnya Ustaz tahan sedih je. Ustaz Kazim, Ustaz tahan marah boleh jadilah. Wallahualam. Cuma kita JZ tak jadi Za kan. Kalau nama dia Kazim dengan Za baru makna tahan sedih, tahan marah. Kazim saja wallahualam. Kaf, Zai, Mim tak apa makna dia. Tolong terjemahkan boleh? Kita tengok sama-sama boleh? Surah Ali Imran ayat 135 tak silap saya. Yes, muka surat 67. Boleh tak semua buka muka surat 67? Ayat yang ke 133 dan 134. 133 tu Allah kata syurga disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz. Kaziminal ghaiz. Tolong baca dia boleh? Puan Salmiah. Tolong baca Puan Salmiah. 133 Ustaz. 133 dan 134. Sampai menahan marah berhenti ya. Menahan marah. Tak apa, baca daripada 133 dulu sampai 134 jumpa perkataan tahan marah gitu ya. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dan bersegeralah kamu. Betul Ustaz? Betul. Dan bersegeralah kamu kepada mendapat keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa, iaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu senang maupun susah, dan orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Dengar tak menahan kemarahannya? Kan? Jadi menahan kemarahannya tu apa bahasa Arabnya? Kazimi. Okey. Setelah Nabi, terima kasih Puan Samiah. Setelah Nabi Yaqub alaihi salam dengar penjelasan anak-anak dia tak kata mereka tipu. Dalam masa yang sama dia masih lagi belum mempercayai kata-kata anak ni sebab sedih sangat. Nak ada rekod pernah menipu dulu. Anak-anak dia ada rekod pernah menipu dulu. Dia pun berpaling pada mereka sambil berkata. Dia kata pada diri dia lah. Dia bukan cakap depan muka anak-anak dia yang lain tu. Dia bercakap selepas dia berpaling. Maksudnya keluhan orang tua. Keluhan orang tua nak pergi cari sendiri tak larat. Okey, nak halau anak nanti banyak masalah lain lagi. Mungkin dia sekarang tak ada Yusuf, sekarang tak ada Bunyamin, tapi dia ada cucu-cucu. Anak-anak dia besar belaka dah, anak-anak dia ni tua-tua bangka belaka dah. Nanti kita akan masuk ayat sikit lagi muka surat sebelah. Ketika mana Nabi Yusuf jemput mereka semua datang ke istana Mesir, jumlah mereka lebih kurang 70 orang. Ini dalam Old Testament. Dalam tafsir-tafsir mengatakan 74 orang. Jadi kalau dia halau semua anak-anak dia, tambah sedih lagi dengan cucu tak ada, cicit tak tahulah ada ke tak ada. Okey. Jadi dia pun cakap seorang-seorang, dia kata alangkah sedihnya atas kehilangan Yusuf. Bunyamin sedih juga, tapi at least tahu hidup dalam penjara. Yusuf ni hidup tapi tak tahu kat mana. Bunyamin kalau dia kena dipenjarakan sedih tak? Sedih, tapi sedih-sedih pun bolehlah melawat sekali-sekala, bolehlah ziarah sekali-sekala.
Tapi Yusuf ni tahu masih hidup tapi tak tahu kat mana. Lalu kerana terlalu banyak menangis, maka matanya menjadi putih. Maksud menjadi putih tu kerana selaput-selaput yang dia sebab terlalu banyak menangis, selaput-selaput mata menyebabkan mata jadi putih kerana terlalu bersedih dan dia menahan kesedihan dia. Tak tunjuk kat orang. Tak mengadu buat apa kat anak-anak dia. Anak-anak dia bukan boleh selesaikan masalah dia pun. Dr. Hamka tulis apa? Dr. Hamka tulis pantun untuk Nabi Yusuf ni lah. Dia kata, anak nyamuk di dalam padi, cuka dalam perberasan, sungguh pun beramuk di dalam hati, di muka jangan kelihatan. Ini dalam tafsir Al-Azhar. Kalau kita tengok surah Yusuf, tafsir Al-Azhar ni lah cerita ni. Tengok, nampak ni? Anak nyamuk dalam padi, nyamuk denggi, nyamuk Aedes kot, tak tahulah. Cuka dalam perberasan. Sungguh pun beramuk macam-macam perasaan dalam hati, di muka jangan kelihatan. Sebab tu, kita punya sedih, kita punya gembira, kita punya marah, baik-baiknya kita jangan tunjuk sangat ke orang. Okey? Tak marah boleh marah. Tak ada masalah. Marah anak atas kesalahan, marah kawan-kawan kerana melanggar hak, tak ada masalah. Tapi tak perlu nak tunjuk sangat dengan muka kita yang kita ni sedih, semua kita ni marah, semua. Nabi SAW, masa anak Nabi nama Ibrahim. Anak Nabi yang dapat dengan Maria Qibtiyah. Masa Nabi SAW, anaknya Ibrahim meninggal dunia. Nabi sedih tak? Sedih. Menangis tak? Menangis. Okey? Nabi sedih, Nabi menangis. Tengah-tengah sedih, tengah-tengah menangis. Okey? Menangis, kita kata apa? Tidak menafikan redha. Adalah kata orang Nabi apa ni menangis. Nabi apa ni menangis anak mati. Tak. Menangis tidak menafikan keredaan. Dia tetap redha, takdir Allah Ta'ala. Dia menangis, dia sedih. Tengah-tengah dia sedih menangis tu, semasa nak mengebumikan anak dia Ibrahim, berlaku gerhana. Masa berlaku gerhana, maka orang kata apa? Orang kata apa? Gerhana matahari ni berlaku sebab anak Nabi meninggal lah. Maka Nabi terus bangun khutbah. Lepas anak tengah-tengah sedih ni, tengah-tengah sedih anak dia meninggal, Nabi terus bangun khutbah. Dia kata, berlakunya gerhana adalah kerana kuasa Allah. Bukan sebab kematian seseorang, bukan sebab kelahiran seseorang. Masa Nabi menangis tu, ada sahabat tadi, ya Rasulullah, Tuhan menangis juga ke? Maka Nabi jawab, ya, hati bersedih. Air mata pun keluarlah. Tetapi tidak ada kata-kata yang keluar daripada mulut aku, melainkan kata-kata yang diredai oleh Allah juga. Sedih memang sedih, menangis memang menangis. Tak ada masalah pun. Keluarga kita mati, kita sedih, kita menangis. Tak berdosa pun. Yang berdosa dan salahnya kita keluarkan perkataan yang Allah tak redha. Kenapa Allah cabut nyawa anak aku muda lagi? Apa salah aku sampai Allah ambil nyawa anak aku? Tu tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana dia tengah sedih, orang keluarkan kenyataan yang tak kena dengan agama, ketepikan kesedihan sekejap, tegur umat. Bila ada orang kata, ni gerhana matahari ni berlaku sebab orang kata gerhana matahari ni berlaku sebab anak dia meninggal, anak Nabi Muhammad yang Nabi Ibrahim meninggal, maka dia terus bangun berkhutbah. Dia kata, gerhana matahari sebab kuasa Allah. Bukan dengan sebab kematian seseorang, bukan dengan sebab kelahiran seseorang. Kalau kita tengok, type kat Google lah, khutbah solat gerhana, InsyaAllah keluar kata-kata. Okay, saya akan share pada tuan-tuan dan puan-puan kata-kata seorang Mat Saleh. Profesor lah ni. Nampak ke? Saya banyak follow Profesor Dr. Solehah Yaakob. Bagus penerangan Dr. Solehah Yaakob ni. Dia cerita pasal umat Nabi Nuh, cakap bahasa apa, umat Nabi Nuh kat mana, umat Bani Israel kat mana. Bagus kupasan-kupasan ni. Profesor Dr. Solehah Yaakob. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak share, dia sangat bagus. Dia cerita dengan detail masa saya dengar dia cerita pasal Nabi Yusuf ni. Dia kata, oleh kerana Nabi Yusuf ni bagus sangat, dalam ceramah dia lah ni, dalam pengajian dia kata, oleh kerana Nabi Yusuf bagus sangat, masa kat penjara, orang-orang penjara berebut-rebut nak belajar bahasa Kan'an. Bahasa Nabi Yusuf lah, padahal orang Mesir masa tu bukan cakap bahasa Kan'an, dia cakap bahasa dia sendiri lah.
Tapi oleh kerana Nabi Yusuf bagus sangat, orang dalam penjara berebut-rebut nak belajar bahasa Kan'an sebab nak berguru dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ni Profesor Dr. Solehah Yaakob, pensyarah UIA. Ni, dia kata apa ni? Pandangan tokoh dunia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap keadaan, Muhammad adalah seorang yang mendahulukan akal. Semasa puteranya Ibrahim meninggal dunia, telah berlaku satu gerhana. Umat Islam pada waktu itu beranggapan bahawa peristiwa tersebut mempunyai kaitan dengan kematian anaknya. Nabi Muhammad berkata, gerhana adalah suatu kejadian alam yang biasa. Suatu kebodohan jika mengaitkannya dengan kematian atau kelahiran seseorang manusia. Nama dia James A. Michener. Macam itulah sebut kot. Mungkin ayah dia jual mesin ke, tak tahulah nama dia macam tu. Ni, dia ni bukan Islam lah, tapi dia kaji tentang Nabi Muhammad SAW. Kita hari ni, kenapa berlaku banjir kat sekian-sekian negeri tu? Kenapa berlaku banjir? Sebab Jaiz tak bagi solat Jumaat orang yang tak dapat pergi gedus. Berlaku banjir hari ni kat Terengganu, kat Kelantan, kat Pahang sebahagiannya, kat Kedah. Sebab apa? Sebab Jaiz tak bagi orang yang tak cukup 3 dus masuk solat Jumaat. Sebab itulah berlaku banjir. Kalau Nabi ada, Nabi mesti khutbah. Nabi tu dulu masa dos vaksin ni tak ada. Ada berlaku banjir juga, masa tu soalan siapa? Kenapa berlaku musibah-musibah ni? Sebab Jabatan Agama suruh solat renggang-renggang. Okey, habis itu sebab tu berlaku banjir, musibah-musibah. Dulu zaman solat tak renggang, zaman solat rapat-rapat, banjir 2014. Masa tu orang solat rapat-rapat, banjir juga. Kita bukan Tuhan nak menentukan sebab apa. Boleh? Jadi masa tu tengah sedih. Tapi Nabi tetap mendahulukan akal dengan beritahu umat Islam masa itu. Gerhana ni adalah kuasa Allah, tak ada kaitan dengan kehidupan ataupun kematian seseorang. Bolehlah tuan-tuan tengok YouTube Profesor Dr. Solehah Yaakob. Okey, baik. Dia kerana terlalu banyak menangis, mata dia jadi putih berselaput kerana sedih sangat dan dia menahan kesedihannya. Okey, baik. Seterusnya. Sedih ni salah ke? Sedih tak salah. Sedih tak salah. Bahkan kalau orang tu mak dia mati 10 tahun lepas. Mak dia mati 10 tahun lepas. Sampai ini masih bersedih. Tak salah. Memang Allah yang datangkan perasaan sedih. Di dalam masa yang sama, Allah bagi manusia sifat lupa. Betul kan? Kalaulah manusia tak ada sifat lupa, memang bagus satu sudut. Hafal Quran ingat, hafal hadis ingat, hafal ilmu ingat. Kalau tak ada lupa langsung, hari-hari teringat kat mak, arwah mak. Hari-hari teringat kat arwah ayah. Hari-hari teringat kat arwah anak kecil anak yang meninggal masa kecil. Boleh hidup tak? Boleh kerja dengan tenang? Boleh berniaga dengan tenang? Boleh belajar agama dengan tenang? Tak boleh. Jadi salah satu hikmah lupa apa dia? Kita mudah nak melupakan perkara-perkara yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Ini salah satu hikmah Allah buat kita lupa. Kita mudah nak melupakan perkara-perkara yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Okey, baik, seterusnya. Qalu, mereka berkata. Yang tak bolehnya apa dia? Dalam bab bersedih ni, mengeluarkan kata-kata yang menolak takdir. Mengeluarkan kata-kata yang menyalahkan Allah. Mengeluarkan kata-kata yang tidak menerima takdir. Nangis boleh? Nangis kuat boleh, nangis slow boleh, tak jadi masalah. Okey, jangan kata, kalau menangis, air mata kena mayat kena siksa dalam kubur. Mana ada? Nangis normal. Setiap orang, Allah Ta'ala datangkan perasaan sedih kerana kehilangan orang tersayang. Itu normal. Tapi yang tak bolehnya, Nabi kata tadi, jangan keluar daripada mulut kata-kata yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayang sangat kat pasangan, sayang sangat kat anak mati, pasangan mati, 5 tahun nangis tak henti-henti. Tak jadi masalah. Okey, baik. Qalu, mereka berkata, siapa mereka ni? Anak-anak Nabi Yaakob yang 9 orang. Tallahi demi Allah. Tafta'u kamu sentiasa. Tazkuru mengingati. Okey. Tazkuru mengingati. Yusuf lah. Hatta sehinggalah.
hatta sehinggalah takuna kamu akan menjadi haradan, orang yang berterusan sakit. Haradan ni orang yang berterusan sakit. Orang putih terjemah extremely ill. Extremely ill, haradan. Ataupun takuna kamu akan menjadi. Takuna kamu akan menjadi min daripada al-halikin, orang-orang yang binasa. Al-halikin, orang-orang yang binasa. Dalam bracket tulis mati, people who are dead. Wan Siti Nurhalis Abdul Rashid terjemahkan boleh ayat yang ke-85 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, demi Allah, kamu sentiasa mengingati Yusuf sehinggalah keterusan sakit ataupun kamu akan menjadi daripada orang-orang yang binasa. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Nurhalis. Kajian psikologi mengatakan sedih yang melampau walaupun untuk benda-benda yang baik tetap boleh membinasakan. Allah tegur Nabi yang sedih melampau. Allah tegur Nabi Muhammad yang sedih melampau untuk perkara yang sangat baik. Tadi sedih kerana anak mati pun tak jadi masalah. Boleh, tak haram, tak berdosa. Nangis tak haram, tak berdosa. Dengan syarat jangan keluarkan kata-kata yang menunjukkan tak redha terhadap takdir Allah. Nabi sedih sangat-sangat sebab umat tak nak menerima ajaran Islam. Allah turunkan ayat. Kau sedih sangat-sangat, nanti kau boleh binasakan diri kau tau. Puan Nuraidah, kalau baca boleh. Puan Nuraidah Hasan. Page 367, ayat 3, surah Asy-Syu'ara. 367, ayat 3, surah Syu'ara. Boleh tolong baca Puan Nuraidah? Ada Puan Nuraidah? Okey, Puan Nur Azhar, tolong baca Puan Nur Azhar. 367 ayat yang ketiga surah Syu'ara. 367, Ustaz. Tak apa. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan kerana mereka penduduk Mekah tidak beriman. Okey, satu ayat lagi Puan Nur Azhar, page 294. Ayat 6. 294 ayat 6. Maka janganlah engkau, yakni Muhammad, mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman. Silap. Betul. Terus. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni Al-Quran. Okey. Terima kasih Puan Nur Azhar. Jadi dalam dua ayat yang Puan Nur Azhar baca tadi, sedih yang melampau boleh membinasakan diri. Walaupun sedih Nabi ni sedih yang baik, bukan sedih girlfriend lari, bukan sedih duit hilang, bukan sedih kucing mati. Tak, ni kesedihan sebab orang tak nak beriman. Walaupun kesedihan tu kesedihan yang mahmudah, kesedihan yang terpuji, tetapi bila berlebih-lebihan boleh membinasakan diri. Jadi baguslah nasihat anak dia ni. Okey, nasihat anak pada Nabi Yaqub ni baguslah. Anak dia kata, wahai ayah, janganlah kamu bersedih sokmo, janganlah kamu mengingati Yusuf sokmo. Okey? Kerana apa? Kalau kamu mengingati Yusuf sokmo, kamu akan menjadi orang yang haradan. Haradan ni sakit berterusan. Sakit yang berterusan. Kalau marid, sakit biasa. Sakit adalah waktu sembuh dia. Tapi haradan ni sakit tak sembuh-sembuh. Bahaya kalau kamu sedih sangat, kamu dah buta mata dah sekarang. Kamu banyak sangat menangis, bersedih, dah buta dah mata dah sekarang. Kalau kamu teruskan lagi ingat kat Yusuf je sokmo, nanti kamu akan membinasakan diri kamu dengan sakit yang takkan sembuh-sembuh, ataupun kamu akan berterusan sakit macam ni sampai kamu mati. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya, ayat 86. Jadi tak salah juga kita, walaupun menangis, walaupun tadi saya kata bersedih terhadap kematian ahli keluarga tak salah. Dia nak sedih 5 tahun, tak salah. Tak berdosa, tak haram pun. Selagi tak keluar kata-kata pada mulut dia yang tunjukkan dia tak ada tak apa.
Tapi kita sebagai ahli keluarga sunat juga memujuk ahli keluarga lain yang bersedih agar agar apa? Agar mengelakkan dirinya daripada dapat penyakit. Sedih sangat tak lalu makan, sedih sangat tak boleh nak tidur, bila makan tak teratur, tidur tak teratur akan beri kesan tak baik pada kesihatan. Okey, baik. Qala, dia telah berkata, dia Nabi Yaqub, innama hanya senya ashku, aku mengadu. Ashku, aku mengadu. Basi kesedihanku. Wa dan huzni, terjemah kesedihanku juga. Beza nanti saya terangkan. Orang putih, basi dia terjemah apa? My grief. Orang putih terjemah basi, my grief. Huzni, my sorrow. I don't know lah. Different grief and sorrow. I don't know. Okay. Siapa tahu perbezaan grief dengan sorrow? Saya pun tak sempat tanya kat Google tadi. Tapi kelas siang saya tanya tadi. Kelas siang jawab. Sama aja Ustaz. Grief dengan sorrow ni sama aja lah. Okay. Tak tahulah kot kelas malam ada share lain sikit ke. Grief lain sikit. Sorrow lain sikit. Okay. Tak apa. Terjemah dua-dua sedih. Nanti saya terangkan beza dia. Ila kepada Allah. Wa dan a'lamu, aku mengetahui min daripada Allah ma apa yang la tidak ta'lamun kamu ketahui. Ma apa yang la tidak ta'lamun kamu ketahui. Puan Salasiah Abdul Murad, terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, hanya senya aku mengadu kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Okey, baik. Terima kasih Puan Salasiah. Jadi bila kod Melayu tak sedap mana kan? Aku mengadu kesedihanku. Ada lagi ke perkataan yang sama macam sedih bahasa Melayu? Hiba, boleh ke hiba? Tak tahulah bahasa Melayu. Baik, dalam bahasa Arab, basi dengan huzni, apa beza dia? Huzni adalah kesedihan yang disimpan dalam hati, tak cerita kat siapa-siapa. Huzni ni adalah kesedihan yang disimpan dalam hati, tak cerita kat siapa-siapa pun. Huzni. Okey? Manakala basi pula adalah kesedihan yang keluar kat mulut, ngadu kat orang. Ngadu kat pasangan ke, ngadu kat mak ayah ke, ngadu kat cikgu ke, ngadu kat kawan baik ke, itu dia panggil basi. Perkataan basi berasal pada perkataan bassa. Bassa dalam bahasa Arab maksudnya apa? Spread, tersebar. Bassa dalam bahasa Arab tersebar, boleh berkembang biak, tu bassa. Contoh surah Baqarah. Tolong baca Puan Suraya Haidar boleh? Muka surat 25 ada perkataan bassa. Cuma bassa kat situ cerita dia binatang berkembang biak. Tersebar. Binatang tu berkembang biak. Muka surat 25 ayat atas sekali ada perkataan bassa tu. Ayat berapa ya? Ayat 164. Kalau kita tengok muka surat 25 ayat 164 baris ke 1, 2, 3. Baris ketiga ayat tu ada perkataan bassa. Tengok ayatnya. Minas sama'i ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha. Nampak? Wa bassa fiha. Cuma bassa kat sini verb. Basi kita tadi noun. Tolong baca Puan Suraya boleh? Ayat atas sekali Puan Suraya Haidar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan pergeseran angin yang awan yang cukup buat. Sebarkan kan? Sebarkan. Betul Sebarkan. Basa tu maksudnya mengembangbiakkan.
Okay, basar tu untuk binatang. Sebarkan binatang maksudnya apa? Daripada 2 ekor jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 100. Tu basar. Betul terjemah spread. Okay. He spread. Okay. Okay, baik. Jadi maksud basar tu, sedih yang basti kat sini. Jadi daripada bahasa Arab, kesedihan basti ni lagi teruk. Kesedihan basti ni lah kesedihan yang kita cerita kat orang. Aku sedih lah. Anak aku gini. Contoh lah. Aku sedih lah. Gini, pasangan gini. Tak kisah ngadu kat siapa-siapa. Ngadu kat isteri ke, ngadu kat suami ke, ngadu kat siapa-siapa ke. Jadi kesedihan tu bila dah ngadu kat orang, maka dipanggil basi. Itu juga kesedihan kita ngadu pada Allah. Kesedihan tu juga dipanggil basi. Tapi kalau kesedihan yang sikit-sikit, biasa-biasa, okay, kecil-kecil punya kesedihan, okay, maka kesedihan tu dipanggil huzni. Sebab tu, la tahzan, kan ada buku la tahzan, don't be sad tu maksudnya apa? Kesedihan kat dunia ni kalau boleh sikit pun jangan ada. Kerana apa? Semuanya telah ditentukan, ditakdirkan, ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Menurut pengarang tafsir Hasyiyah Sawi, dia kata, kenapa kata-kata ni diucapkan oleh Nabi Yaqub? Dia kata, satu hari datang kawan Nabi Yaqub, datang ziarah dia kat rumah. Lalu kawan dia tanya, wahai Yaqub, apa sebab mata kau jadi buta? Apa sebab belakang kau jadi bongkok? Apa sebab mata kau jadi buta dan belakang kau jadi bongkok? Kawan dia katalah. Ini dalam tafsir Hasyiyah Sawi. Maka Nabi Yaqub jawab, adapun yang menyebabkan pandangan mataku hilang adalah tangisan terhadap Yusuf. Adapun yang menyebabkan belakangku bongkok adalah kesedihan terhadap Bunyamin. Tu jawapan dia. Sebab orang tanya. Dia bukan nak ngadu kat orang. Aku sedih tengok sampai mataku buta. Tengok aku sedih sangat sampai sakit belakang, tak boleh nak diri tegak. Bukan ngadu kat orang tanya. Orang tanya soalan, dia jawab lah. Dia bukan nak ngadu kat orang. Okey, orang tanya, Ustaz kenapa nampak moyok je? Ada masalah sikit. Tak apa kan? Bukan saya biwak muka moyok kat orang, nak dengar cerita masalah saya tak? Tu yang pentingnya. Jadi orang tanya, dia jawab macam tu. Lalu Jibril datang. Jibril datang pada Nabi Yaqub setelah dijawab soalan orang tadi, maka Jibril kata, wahai Yaqub, inna Allah yuqri'uka salam wa yaqulu laka amma tastahyi an tashkuwa ila ghairi. Wahai Yaqub, Allah sampaikan salam padamu, lalu Allah berkata padamu, tak malukah kamu mengadukan masalah kamu pada selainku? Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat Jibril cakap kat Nabi Yaqub dalam kes ni, tak malu ke kamu tu Nabi Allah, kamu tu kekasih Allah, tapi ada masalah ngadu kat orang lain. Dosa ke Nabi Yaqub? Tak berdosa, dia jawab. Dia bukannya gatai-gatai mulut nak ngadu kat orang, post kat Facebook sedih sampai buta mata aku. Tak. Orang tanya dia jawab. Tapi oleh kerana Allah dengan Nabi Yaqub ni dekat sangat. Nabi Yaqub kekasih Allah, Nabi Yaqub Rasulullah, maka Allah nak Nabinya ngadu masalah pada dia saja. Dosa tak berdosa? Tak berdosa. Ini kita kata kesalahan bagi orang yang terlalu dekat hubungan. Contoh. Kita suami, kita ada isteri. Kita ada isteri kat rumah. Kita punya kesedihan dengan masalah anak murid, kita punya kesedihan dengan masalah bisnes, kita punya kesedihan dengan masalah tempat kerja. Kita tak share buat bini kita. Kita ada isteri yang jaga makan minum, yang gosok baju. Tapi kesedihan kita tentang bisnes, kesedihan kita tentang masalah anak murid yang malas ngaji, tak dengar kata, contoh, kita ngadu kat kawan-kawan. Kita ngadu kat kawan kita. Sedih lah duduk marasah tapi budak-budak malas. Lepas tu kawan kita pun cerita kat bini dia. Bini dia cerita kat bini kita. Contoh. Jadi apa perasaan isteri kita bila tahu dia ada suami dia sedih dan tak cerita kesedihan pada dia, cerita pada orang lain. Suami dia bukannya dia perempuan lain pun cerita kat kesedihan kat perempuan lain, cerita kat kawan lelaki. Tapi sebagai seorang isteri, dia ada aku. Tapi kesedihan dia ngadu kat orang lain. Bukan ngadu kat perempuan, ngadu kat lelaki pun. Apa perasaan isteri? Ni contohlah juga. Nabi Yaqub alaihi salam, orang tanya dia jawab. Maka Allah Ta'ala tanya dia soalan, tak malu ke mengadu kesalahan kamu pada selain aku? Maka Nabi Yaqub katalah dalam ayat ni, innama ashku basti wa huzni ilallah. Hanya saja
aku mengadu kesedihan aku dan aku punya huzni aku. Baik, dalam bahasa Arab ada 3 tahap. Ada 3 tahap kecelaruan hati, kesedihan hati dalam bahasa Arab. Pertama apa? Pertama, bila kesedihan ataupun kerisauan tu hanya bermain di kepala. Kesedihan dan kerisauan tu hanya main kat kepala, risau nak balik sekolah hari ni. Biasa 6.30 sampai rumah dah. Biasa anak 6.30 sampai rumah dah. Ni kat pukul 7 nak sampai rumah hari ni, macam mana ni? Anak pergi sekolah naik motor sendiri. Kat pukul 7 tak balik lagi. Maka kerisauan yang ada kat kepala dipanggil ham. Dengarkan doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ham. Bila dia dah masuk dalam hati, daripada kerisauan kepala tu masuk dalam hati, dipanggil huzn. Ni dah sedih ni. Tak tahu apa cerita nak berlaku, nak accident ke apa ke, contoh huzn. Okay? Dalam hati. Bila dikeluarkan ke mulut, ngadulah kat siapa-siapa ke, maka dia panggil basun. Dipanggil basun. Atau ayat kita tadi, innama ashku basi. Okey, jadi daripada penerangan ni, antara basun dengan huznun, mana lagi teruk tahap kesedihan dia? Yang ni lah. Mana lagi teruk tahap kesedihan dia basun. Dari sudut bahasa Arab, kesedihan paling teruk yang ni lah. Kita kalau sedih sikit-sikit, nak cerita kat orang ke? Tak nak cerita kat orang. Bila sedih yang melampau-lampau, sedih yang amat-amat sangat, barulah kita nak cerita kat orang. Itu dia panggil basun. Jadi kerisauan sekadar dalam kepala saja, hamun, dalam hati huznun, sedih sangat sampai nak cerita kat orang. Orang pun menyampah nak dengar. Dia cerita pasal sedih dia je hari-hari. Macam dia seorang je ada anak, orang lain tak ada anak. Contoh lah. Macam dia seorang je anak pernah mati, orang lain tak pernah nak mati. Contoh lah, kita dengar menyampah cerita dia. Contoh. Dia memang sedih pun. Jadi kesedihan yang melampau macam tu dipanggil basun. Okay? Dari sudut bahasa Inggeris, wallahualam. Saya nantilah cari kat Google perbezaan grief dengan sorrow. Okay. Ustaz. Ya. Grief tu dia macam berkabung proses melalui kesedihan tu, grief. Berkabung Grief. Proses melalui kesedihan. Berkabung kalau orang meninggal tu kan. Kalau sorrow tu maksudnya perasaan sedih tu lah itself. Perasaan sedih itu itself. Apa yang kita rasa lah bila kehilangan macam kalau saudara meninggal, kita rasa sedih lah, sorrow tu. Tapi kalau grief tu, bila saudara meninggal, kita rasa sedih dan kita berkabung. Sedang melalui proses kesedihan tu. Jadi maksudnya grief lagi apa lagi dahsyat lah kesusahannya banding dengan sorrow, macam tu. Grief tu bukan emosi, dia macam ujian lah. Kalau kita lapar, kita makan. Maksudnya proses dia kita rasa lapar, tapi proses untuk kita nak menangani tu kita makan. Macam tu lah. Tapi kalau kita, proses untuk menangani lapar tu. untuk melalui kelaparan tu kita makan. Macam tu lah. Okey. Terima kasih Puan Zaman. Ni dapat kat mana ni? Share Google ke macam mana? Google. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Tak apa. Okey. Okey, baik, dalam bahasa Arab, terima kasih Puan Zaman ni, dalam bahasa Arab pasti lagi tinggi tahap kesedihannya berbanding dengan huzni. Okey. Lalu Nabi Yaqub alaihissalam cakap pada anak-anak dia. Tadi dia cakap pada Jibril, hanya saja aku mengadukan kesedihanku kepada Allah. Tapi penutup ayat ni, wa'lamu minallah ma la ta'lamun, dia cakap pada anak-anak dia. Anak dan juga cucu-cucu dia yang nasihat dia jangan menangis banyak sangatlah. Dia kata apa dia? Aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Maksudnya macam ni. Tadi saya dah terangkan. Kalaulah Yusuf ni memang betul-betul mati, nampak mayat dia, lepas kebumikan 3-4 bulan, tak adalah kesedihan tu. Betul kan? Jadi 3-4 bulan, orang tu dah tahu anak dia mati, anak dia dikebumikan. Sedih memang sedih. Lepas 3-4 bulan, 4-5 bulan, hilanglah kesedihan tu. Tunggu raya terbang pula lah sedih semula. Contoh. Tapi masalahnya kat sini, dia sedih sebab anak dia tak jumpa-jumpa. Yakin masih hidup, yakin masih bernyawa, tetapi tak tahu kat mana. Ini lagi sedih. Inilah kita panggil kesedihan yang tak tahu bila berpenghujungnya.
Macam sahabat-sahabat kita yang keluarga dia dalam kapal terbang MH370 kan. Kalau mati tak apalah. Boleh tanam ke, boleh tanam ke, boleh pergi ziarah kubur ke contohlah. Ini tak tahu pun cerita. Kalau mati macam mana cara dia mati? Kalau hidup kat mana dia sekarang? Sampai sekarang masih lagi menjadi tanda tanya. Jadi seolah-olah anak-anak dia dan cucu dia nasihat dia, kita kata apa? Move on lah. Move on lah, cukup-cukup lah tu. Teruskan hidup macam biasa. Anak-anak lain ramai lagi. Seolah-olah macam tu lah. Anak-anak cucu cicit dia nasihat dia. Lalu dia jawab, aku tahu sesuatu daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Bagi kamu Yusuf memang dah tak ada dah dalam kamu hidup kamu. Tapi aku tahu. Ada perkara yang Allah Ta'ala beritahu aku. Allah Ta'ala beritahu aku yang Yusuf masih lagi ada. Tapi kamu semua tidak mengetahuinya. Ada riwayat mengatakan, dalam tafsir ni, bila sebut perkataan riwayat, ruwiyah, diriwayatkan. Bila dalam tafsir, guna lafaz ruwiyah, diriwayatkan, maka kita pun tahu sandarannya tak kuat. Kalau disebut siapa yang meriwayatkan, yes, kita boleh anggap dia kuat. Sahih tak sahih tu, kita kaji kemudian. Tapi ada nama perawi, insyaAllah kuat. Tapi bila dia sampaikan sesuatu kisah, dia hanya sebut perkataan ruwiyah, diriwayatkan, maka pendapat ini tidak kuat. Ketika mana Nabi Yaqub AS sedang bersedih, lalu dia didatangi oleh malaikat Jibril dan juga malaikat maut. Lalu Nabi Yaqub cakap kepada malaikat maut, ayyuhal malak at-tayyibu rihuhu al-hasanu suratuhu al-karim ala rabbih. Wahai malaikat yang wangi baunya, yang elok rupanya, yang mulia di sisi Tuhannya, adakah kau telah mencabut nyawa anakku Yusuf? Maka malaikat jawab, tidak. Tak, aku tak cabut lagi nyawa Yusuf. Maka semakin legalah hati Nabi Yaqub dan semakin kuat keinginannya nak jumpa anak dia. Semakin kuat keinginan dia nak jumpa anak dia. Okey? Kalau dah tahu mati, senang lah. Pergi ziarah kubur, buat solat jenazah dan sebagainya. Ini tak tahu hidup ke mati. Jadi bila tahu hidup lagi, maka semakin kuat keinginannya untuk melihat anak dia. Hadis ni, cerita ni ada dalam tafsir, tapi kekuatan sanadnya masih lagi kita tak tahu. Sebab dia hanya datang perkataan ruwiyah, diriwayatkan. Macam zaman sekarang, orang nak sampaikan sesuatu, dia tak sebut siapa yang sampaikan, dia kata, ada orang kata. Siapa orang kata tu? Sebutlah nama orang yang kata tu, senang kita nak cari betul tak dia kata. Dalam masa dia kata tu, dia kata dia nampak, kita tanya betul kau awak nampak? Senang, jadi tak ada orang kata. Siapa? Tak tahu. Dalam kaedah hadis dia panggil riwayat majhul. Riwayat daripada seseorang yang tak diketahui. Macam mana kita nak kata pendapat tu sahih? Orang dia pun kita tak tahu. Bila kita kenal orang dia, kita boleh kaji pula orang tu. Dipercayai ke tak dipercayai. Ini orang tu pun tak tahu siapa. Macam mana kita nak kata riwayat ni tepat? Okey, sambung satu dua ayat lagi. Ya bani, wahai anak-anakku, muka surat 246. Kita 3 muka surat lagi insya-Allah sebelum Ramadan habis. Ramadan kita cuti. Ya bani, wahai anak-anakku, idhabu pergilah. Fa maka tahassasu, selidiklah. Carilah. Dia terjemah inquire. Min tentang ada 3 bahasa Arab. Satu tahassatu, satu lagi tajassasu, satu lagi tabayyanu. Pertama, sekarang kita tahassasu. Tahassasu ni mencari sesuatu yang tersembunyi. Nah, ni tahassasu lah, minta maaf, sin terabur sikit, tahassasu. Yang kedua, tabayyun. Tabayyun ni selidik. Sampai satu fakta pada kita, selidik dulu. Betul ke tak betul? Tepat ke tak tepat? Ni panggil tabayyun. Yang ketiga, tajassasu. Tajassasu. Tajassasu ni tak apa? Cari salah dia. Ikut dia 24 jam. Apa salah dia? Catat. Tulis. Cari salah dia. Spy. So, tahassasu boleh. Kita nak mengkaji sejarah-sejarah. Ada orang jumpa tengkorak dekat Gunung Jerai. Kita pun bawa tim kita penyelidik, pengkaji, research tentang tengkorak ni zaman bila.
agak-agak orang zaman bila. Tengok saiz tengkorak dia ni bangsa apa, lebih kurang. Itu dia panggil tahassasu. Salah ke tak salah? Mencari tahu. Tahassasu tak salah. Tabayyun bukan sekadar tak salah, diperintahkan oleh Allah. Yang tak boleh tajassasu. Sekarang kita tahassasu. Tengok tabayyun muka surat surah Al-Hujurat muka surat 516 ayat nombor 6. 516 ayat nombor 6, tolong baca dia. Puan Tamsiah Syuaib tolong baca boleh? Muka surat 516 ayat 6. Ayat 6 ya Ustaz Ya, ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah keterangannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya membawa kepada penyesalan. Ada orang share, kalau siapa ambil vaksin, lepas 2 tahun dia akan mati. Dalam vaksin tu, agenda Yahudi nak matikan populasi manusia, jadi siapa ambil vaksin, lepas 2 tahun dia mati. Dapat vaksin tu kat kita pun sebarkan ke orang. Dah selidik ke? Awak dah kaji ke? Awak dah tanya ke orang yang betul-betul ahli nak keluarkan kenyataan tu? Lebih-lebih malam lagi, dia ustaz, dia cakap dalam ceramah dia. Dia ustaz, dia cakap dalam ceramah dia, siapa ambil vaksin lepas 2 tahun, insyaAllah kau joy. Contohlah. Ustaz yang cakap benda macam tu, tak malukan ke? Patutnya kajilah dulu. Tanyalah orang-orang yang ahli. Mungkin awak tak percaya dekat Menteri Kesihatan ke, dekat Dr. Nahisham ke, tak percaya kat dia. Cuba tanya orang-orang yang dia belajar agama, dalam masa yang sama dia doktor. Dia doktor, dalam masa yang sama dia orang kuat agama. Cuba tanya pendapat orang macam tu. Barulah sedap, barulah bagus nak keluarkan kenyataan. Ini dapat satu mesej terus sebarkan. Tak kaji, tak selidik dulu. Okey, ni panggil tabayyun. Bagus ke tak bagus? Bukan sekadar bagus. Diperintah oleh Allah. Tabayyun. Selidik dulu. Jangan dapat berita terus percaya sebarkan. Yang ketiga, tajassasu. Muka surat 517, tolong baca boleh? Tuan Haji Aziz. Jumpa tadi tabayyun tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi tabayyun. Yang ketiga, tajassasu. 517, baris kedua. Tolong baca boleh Tuan Haji Aziz? 517 ayat ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebahagian yang lain. Okay, cukup. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Okay, terima kasih Tuan Haji Aziz. Nampak tak? Janganlah kamu mencari-cari. Dia ikut orang, cari salah dia, rakam, sebarkan. Itu tak boleh. Tapi kalau orang tu memang dia kerja polis, memang tugas dia kena cari salah orang. Untuk jaga keselamatan orang lain, untuk jaga keselamatan negara, tak apalah. Ni kita sengaja cari salah orang, nak sebarkan kesalahan dia, nak suruh orang ramai benci kat dia, nak jatuhkan karier politik dia, tu tak boleh. Okey, seterusnya, min tentang Yusuf, Wah dan akhihi saudaranya Bunyamin. Akhihi saudaranya Bunyamin. Wah dan la janganlah tai asu kamu berputus asa. Min daripada rauhillah, rahmat Allah, bukan ruhillah, rauhillah, rahmat Allah. Innahu sesungguhnya la tidaklah yai asu akan berputus asa, tidaklah akan berputus asa min daripada rauhillah, rahmat Allah, illa melainkan al-qaumu kaum al-kafirun yang kafir. Okey, Tuan Haji Izali Sulaiman telah baca ayat kita terakhir malam ni. Boleh Ustaz. Wahai anak-anakku, pergilah maka selidiklah tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang
Yang apa Ustaz? Kafir. Yang kafir. Yang kafir. Ya, yang kafir. Okey, baik. Masuk kafir kat sini bukannya keluar dari agama Islam. Masuk kafir kat sini adalah kaum yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala lah saja yang akan cepat putus asa daripada rahmat Allah. Okey, Ustaz, baik. ya isu tu makna dia Putus dah asa, putus asa. putus asa. Putus asa. Okay. Don't you give up. Okay. Verily, not give up from seeking mercy Allah except people disbelievers. Okay. Nabi Yaqub cakap pada anak-anak dia, yang berapa orang tadi? 9 je lah. 10 mengajuk tak nak balik. Yang seorang tak mengajuk tak nak balik, seorang kena tangkap sebab dia tuduh mencuri. Seorang lagi tak tahu hilang entah ke mana. Nabi Yusuf. Maka Nabi Yaqub cakap pada anak dia 9 orang, pergilah selidik tentang Yusuf dan saudaranya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila dia mention pada anak-anak dia Yusuf dan saudaranya, maksudnya apa dia? Sangkaan dia kuat mengatakan yang ambil Nabi Yusuf ataupun yang tangkap Nabi perasaan dia, firasat dia kuat merasakan yang Raja Muda Mesir itu adalah Yusuf. Sebab itulah dia tangkap Bunyamin. Dan tuan-tuan dan puan-puan, masa adik-beradik dia kata Bunyamin mencuri tadi, agak-agak Nabi Yaqub percaya tak? Agak-agak Nabi Yaqub percaya tak Bunyamin mencuri? Anak dia yang dia paling sayang, anak dia tarbiyah dengan baik, tiba-tiba mencuri. Agak-agak dia percaya tak anak dia mencuri? Dia memang tak percaya anak dia mencuri. Yes. Kemudian ditambah pula sebelum ni, anak-anak dia cerita kat dia kebaikan Raja Muda Mesir. Mula-mula datang bawa duit nak beli barang gandum, tak beli gandum, balik-balik gandum dapat, duit dapat balik. Pula tu dia beri makanan istimewa, dia beri bilik istimewa, diraya dengan baik kat istana, tak macam kafilah dagangan yang baik. Maka masa tu makin kuat sangkaan dia Raja Muda Mesir itu adalah Yusuf. Sangkaan dia kuat. Walaupun perasaan dia kuat mengatakan yang Raja Muda Mesir itu adalah Yusuf, dia tetap selidik dulu. Dia tetap suruh selidik dulu. Betul kan? Cari tahu, inquire dulu. Ini pengajaran juga ni. Dia seorang Nabi. Walaupun dia seorang Nabi, dia tetap tidak terburu-buru membuat keputusan mengikut apa yang dia rasa. Kalau dia buat keputusan terburu-buru, dia kata apa? Dia kata apa? Aku rasa memang betul dah. Raja Muda Mesir tu adik hang, Yusuf tu. Memang betul dah. Tapi dia pesan pada anak-anak dia, tahassasu. Selidik, kaji, cuba cari. Bila dia sebut tentang Yusuf dan saudaranya, maksudnya kat sini ada makna tersembunyi. Yusuf dengan saudaranya Bunyamin mesti dekat-dekat sekarang. Itu nak beritahu. Sebab kalaulah dia kata cari Yusuf saja, tak payah lagi Mesir, tak payahlah dia mention saudaranya sendiri. Carilah kat mana-mana negara lain pula. Hampa dah pergi Mesir 2 kali tak jumpa Yusuf, carilah kat negara lain pula. Tu contoh. Jadi kat sini dia sebut, carilah, selidiklah tentang Yusuf dan saudaranya. Jadi kat sini kuat perasaan dia, saudara dia, Bunyamin sekarang mesti duduk dengan Yusuf. Cuma tak tahu Yusuf tu Raja Muda tu ke bukan. Okay? Perasaan kuat dia dah ada. Tentang Raja Muda Mesir ni adalah Yusuf. Cuma dia tetap suruh selidik dulu. Apa pengajaran? Walaupun dia seorang Nabi, dia tak terburu-buru membuat keputusan mengikut apa yang dia rasa. Kita hari ni, kita tak tahu benda tu betul ke salah. Kita rasa betul. Kita pun keluarkan kenyataan. Orang tanya, Ustaz, apa hukum ni, gini. Saya rasa. Ingat, hukum akal agama boleh main ikut rasa-rasa. Okey, siakap 3 rasa boleh lah main rasa-rasa. Ini hukum agama main rasa-rasa. Dia tak cakap dengan yakin, dia suruh selidik dulu tentang Yusuf dan saudaranya. Tengok ni, sifat seorang Nabi yang berhati-hati. Lalu dia pun cakap pada anak-anak dia, selagi kamu tak dapat kenyataan sebenar, selagi kamu tak ketahui hakikat sebenar, di mana Yusuf, siapa Yusuf, apa sebenarnya berlaku pada adik dia, betul ke dia mencuri, ataupun ada orang khianati dia, ada orang zaliminya, selagi kamu tak dapat ketahui
Perkara sebenar, situasi sebenar, kamu jangan putus asa. Jangan baliklah maksudnya. Jangan give up. Kerana sesungguhnya orang yang senang give up, orang cepat putus asa daripada rahmat Allah adalah orang-orang kafir ataupun maksudnya orang-orang yang tidak bersyukur. Okey? Adik-adik dia pun, anak-anak dia pun pergi ke Mesir. Dalam perjalanan mereka pun kuat menyangka yang Raja Muda Mesir tu entah-entah adik dia. 25 tahun tak jumpa. Masa kecil muka lain, masa dah besar muka lagi berubah, lagi lain. Jadi kita akan bincang minggu depan ayat 88 dan seterusnya insya-Allah. Boleh? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan dan kesalahan saya, minta maaf pada Tuhan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama.